Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman bin Abdul Rahman dari Seksyen 2 Grup 2. So, saya akan membentangkan tentang subtopik 7 hingga subtopik 10. Okey, untuk subtopik 7, pelindung pendengaran diri. Kita tahu yang pelindung pendengaran diri ni dia pentinglah untuk pekerja. So, majikan ni sewajarnya memastikan bahawa pelindung pendengaran diri ni dia berada dalam keadaan yang sesuai dan efisien. Selain tu, pelindung pendengaran diri ni hendaklah diperiksa, disenggara dan disediakan setiap masa. So, dalam pada tu, pelindung pendengaran diri ni apabila kita pakai, sepatutnya dapat mengurangkan pendedahan bising berlebihan di bawah had yang telah ditetapkan lah. Dan akhir sekali, semestinya ianya diluluskan oleh pengarah. Okay, apabila disabitkan kesalahan, majikan boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan dalam selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. So, itu untuk pelindung pendengaran diri. Untuk subtopik 8, zon pelindungan pendengaran. Kawasan yang terdedah kepada bising berlebihan ni, majikan hendaklah tandakan kawasan tersebut sebagai zon pelindungan pendengaran, atau cukup sekadar letak papan tanda amaran je dah cukup. Okey, dalam pada tu majikan sewajarnya meletakkan atau menyediakan pelindung pendengaran diri di setiap zon tersebut lah, dan mewajibkan semua pekerja untuk pakai ketika berada di zon tersebut. Jika disabitkan kesalahan, majikan boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. So, untuk subtopik 9, ujian audiometrik. Ujian audiometrik ni dilaksanakan terhadap pekerja yang terdedah kepada bising berlebihan melebihi had yang ditetapkan. Oleh yang demikian, dengan kelulusan ketua pengarah, majikan hendaklah melatih pusat ujian audiometrik dan doktor kesihatan pekerjaan yang berdaftar dengan ketua pengarah bagi mentafsir audiogram pekerja. So, jika terdapat audiogram pekerja yang tidak normal, maka pemeriksaan perubatan hendaklah dijalankan ke atas pekerja tersebut. Jika terdapat kes kehilangan pendengaran, kecacatan atau anjakan ambang standard kekal pekerjaan dalam masa 7 hari, doktor hendaklah memaklumkan kepada ketua pengarah. Dalam masa yang sama, laporan ujian audiometrik ni haruslah dikemukakan kepada majikan dalam masa 30 hari selepas ujian dilaksanakan. Dalam masa 21 hari, keputusan ujian audiometrik itu hendaklah diberitahu kepada pekerja. Jika didapati mana-mana pekerja yang mempunyai anjakan ambang standard sementara, ujian haruslah dijalankan semula dalam masa 3 bulan selepas ujian sebelumnya dijalankan, dan majikan perlu mencari langkah untuk melindungilah pendengaran pekerja tersebut. Jika didapati mana-mana pekerja yang kehilangan pendengaran, kecacatan pendengaran atau anjakan ambang standard kekal pekerjaan, majikan haruslah memaklumkan kepada pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan memberikan pelindungan pendengaran serta melatih pekerja tu untuk berkenaan penggunaan pelindung pendengaran diri. So, macam biasa, jika disabitkan kesalahan, majikan akan didenda sebanyak tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. So, untuk subtopik yang 10, iaitu kewajipan majikan apabila ujian audiometrik dijalankan. Majikan haruslah memastikan ujian audiometrik ni dijalankan secara percuma. Okey, dijalankan dalam masa 3 bulan selepas pekerja mula bekerja, serta memastikan pekerja di tempat yang senyap atau tempat yang tidak terdedah kepada bunyi bising berlebihan melebihi had yang ditetapkan lah sebelum ujian audiometrik itu dijalankan. Terima kasih.